Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana hari ini kita dapat bertemu secara maya sekali lagi. Dah cuti lama kan? Cuti 2 minggu. Lepas tu minggu ni pula kamu dah ada jadual baru. Jadi untuk pendidikan Islam mungkin agak sikit memudahkan kamu sebab ada satu waktu sehari je lah untuk pendidikan Islam dan tasmid. Dan Ustaz Arab sebelum Ustaz lupa, Ustaz Arab tasmid minta tolong kamu lakukanlah tasmid tu sebab saya tengok tak ramai yang hantar rekod tasmid. Jadi Ustaz Arab kamu dapat ulang ataupun baca kan, kalau boleh depan mak ayah, depan penjaga. Kalau tak boleh carilah abang ke kakak ke ataupun yang boleh inilah kita semak bacaan kita. Kalau tak boleh langsung pun kamu bacalah sekurang-kurang kamu ingat benda tu, baca sendiri ataupun kamu hantar ke ustaz. Kalau tak malu nak hantar video, hantar rekod bacaan pun tak apa, tak ada masalah. Hantar suara kan, nanti ustaz akan tengok, bagi tahulah muka surat apa kan, Quran muka surat apa, bagi tahu, insya-Allah ustaz akan semak. Mana yang salah-salah, kalau banyak salah tu ustaz akan bagi tahulah, ustaz akan balas balik insya-Allah. Dan kerja-kerja rumah pun boleh hantar PM ustaz PM ustaz secara secara WhatsApp Baik, hari ni kita masuk pada tajuk Quran dulu. Minggu ni ustaz masuk Quran, cuma kerjanya ustaz bagi lebih sikitlah sebab kamu tak banyak waktu dengan pendidikan Islam kan. Jadi kita fokus pada satu-satu, maknanya Quran. Minggu depan mungkin ulum, minggu tu mungkin mungkin selepas tu mungkin hadis dan sebagainya lah. Baik, Quran kita masuk tajuk yang kedua. Kamu boleh buka buku teks muka surat 7. Surah ni surah mudah aja sebenarnya. Muka surat 7 surah mudah aja, surah Al-Asyr. Okay? Surah Asyr, surah Alam Nashrah. Kalau mudah ni kan, surah Alam Nashrah. Kita nak baca sama-sama dengan tajuk yang betul lah. Kalau kamu hafal, kamu boleh ikut. Kalau tak hafal, kena pandang lah, pandang sambil tu ikut. Tapi semua dah boleh mengaji kan, semua dah masuk Quran. Jadi yang tak hafal tu ikut sambil pandang lah. Tapi tak nak nanti kamu kena hafal juga lah. Surah ni penting. Baik, kita baca dulu. Kamu akan beritahu pandangan mengenai surah dan info sikit mengenai surah, dan kita akan bekerja lah. Baik, kita baca sama-sama. Ni elok, hari ni pun elok kan baca kan, hari Jumaat. Jadi baca penghulu segala hari, baca hari Jumaat tu lagi banyak pahala lah kan. Bukanlah maksudnya hari Jumaat ni kena baca, hari lain tak baca, taklah. Maknanya hari Jumaat tu lagi elok lah baca. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Baik, surah ni mudah aja. Ustaz percaya ramai yang dah hafal lah. Tetapi kita baca dan tengok tajwid kita, sama-sama kita belajar. Baik, sedikit info. Jadi kita baca sekali lagi. Sebelum tu Ustaz nak bagi sedikit info. Boleh ada dalam buku teks tu kat tepi tu, info mengenai surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh juga dikenali sebagai surah Al-Insyirah, ataupun Alam Nashrah. Surah Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah. Surah ini menceritakan tentang nikmat ketenangan jiwa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dalam menghadapi cabaran ketika berdakwah. Surah ini menerangkan bagaimana Allah Ta'ala memberi nikmat tenang. Sebab tu surah ni kita sesuai kita baca kalau kita nak menghadapi satu ujian. Contoh peperiksaan kan. Contoh kamu nak menghadapi peperiksaan, boleh baca surah ni untuk tenang jiwa. Kamu nak menghadapi pembedahan, contohlah kalau kita ada pembedahan ke mana tu kan, ada sakit, kita ada pembedahan sikit ke apa ke, tu kita rasa macam ni, boleh baca surah tu. Ataupun kita ada masalah, semua masalah
masalah-masalah, boleh baca surah ni sebagai untuk menenangkan jiwa kita dan mendoakan sebagai kepada Allah supaya jiwa kita menjadi tenang. Okey. Kalau kita tengok maksud yang sebenar dia, boleh tengok maksud yang sebenar dia. Okey, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami, yakni kami siapa? Yakni Allah telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu Allah ya, beban, ini menyiarkan Islam, menyiarkan agama Islam ni, yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu, okay, dengan menggunakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetaplah kepercayaan bahawa sungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan, dan tiap-tiap inna ma'al usri yusra, tiap kesukaran itu disertai kemudahan. Sekali dia ditegaskan, fa iza faraghta fansab, kemudian apabila engkau telah selesai daripada melakukan amalan soleh, maka sesungguhnya engkau berusaha mengajarkan amalan soleh yang lain, dan kepada Tuhanmu sajalah engkau memohon apa yang engkau gemar. Baik, surah ni Allah Ta'ala rakamkan bagaimana Allah Ta'ala menggunakan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Nabi menyampaikan syiar Islam. Kita tahu bagaimana Nabi dulu susah nak sampaikan syiar Islam. Kan? Nabi dulu diejek, dihina, dimaki, dicaci, sampai tahap dibunuh. Hendak dibunuh oleh orang kafir Quraisy, tapi siapa yang menyelamatkan Nabi? Allah SWT. Allah Ta'ala yang menyelamatkan Nabi, Allah Ta'ala yang melapangkan dada Nabi, kan, memberi Nabi nikmat, memberi kekuatan untuk beliau, untuk baginda menyampaikan dakwah kepada Allah, dakwah kepada orang Islam untuk menyembah Allah. Sampaikan Nabi ialah meninggalkan harta keluarga dia di Mekah, kan, berhijrah ke Madinah, dan bila di Madinah Allah Taala bagi kekuatan, Allah bagi kemenangan kepada Nabi, sampaikan Nabi menjadi pemimpin sebuah negara Madinah, dan akhirnya berjaya menakluk kembali menakluk Mekah lah, kan. Mekah jatuh ke tangan Islam sampailah ke hari ini, dan selepas tu perjuangan tu diteruskan ke negeri-negara ataupun negara-negara lain, sampai ke sahabat-sahabat Nabi pun turut sama, kan. Lepas Nabi dah wafat, sahabat Nabi, kan, terutama zaman Saidina Umar Ibn Khattab, yang berjaya mengembangkan lagi besar dakwah ataupun lagi luaslah dakwah Islam kepada orang luar negara Mekah lah, luar negara Arab, kan. Baik, surah ni nak bagi tahu ataupun nak bagi Allah Taala bagi tahu bahawa setiap kesukaran tu ada kemudahan, insya-Allah ada kemudahan. Kan, kalau kita rasa resah kan, ni sekarang ni mungkin dalam musim COVID ni, selalulah baca benda ni, kan. Kalau payah sangat nak baca, dah semayang tu baca, kan, rakaat pertama tu baca lah, rakaat kedua baca surah lain contohnya, kan. Jangan asyik surah Qul Allah, kan. Baca surah ni, kan, kamu dah hafal, baca. Okey, semua dapat menenangkan kita. Musim-musim COVID ni mungkin kita rasa mungkin resah, kan, takut, risau nak keluar ke apa ke, baca sundut ataupun tapi janganlah lepas tu keluar pula, sebab baca surah ni untuk menenangkan jiwa kita. Benda yang tak boleh jangan kita buat. Musim COVID ni Ustaz nasihat kita jagalah SOP. Janganlah keluar tanpa sebab, kan. Kalau ada kecemasan ke, tak apalah. Okay. Baik. Sebelum Ustaz habis kelas, kita baca sekali lagi dan Ustaz akan bagi penerangan tentang latihan lah. Baik, kita baca sekali lagi dan kita akan Ustaz bagi penerangan tentang latihan. Kamu boleh buat latihan dan nanti boleh hantar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, mudah dan ringkas surah ni, dan banyak kemudahan ni, kalau banyak kelebihan kalau kita hafal. Baik, untuk kerja rumah
Okey. Ustaz dah siapkan beberapa tajuk lah. Ada beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama mudah aja soalan ni, tapi kalau siapa yang ada printer boleh print dan jawablah. Okey. Siapa yang tak printer, mudah nak salin pun senang aja, tak susah lah kan. Kamu pun dah tahu 6. Baik, soalan yang pertama ni gariskan bagi jawapan yang betul. Contohnya soalan yang pertama, alam nasyrah apa? Laka sarraka ataupun min kulli amr. Gariskan. Okey, pakai baris lah gariskan tu. Okey, sampailah soalan yang ke-5. Dan satu lagi soalan. Ini kalau kamu tak lancar, kena tengok buku ataupun tengok Quran lah. Sila letakkan baris bagi ayat berikut. Letakkan baris. Ayat ni tak ada baris kan? Ayat tak ada baris. Jadi kamu letakkan baris dengan betul. Ustaz nasihatkan kamu tengok mushaf lah. Sebab takut tersalah. Okey. Kalau baris atas, letak atas. Baris bawah, tak bawah. Atau baris depan ke baris mana kan? Letak betul. Dah siap. Ustaz galakkan. Okay. Untuk yang PDPR yang kedua ni, Ustaz galakkan kamu untuk snap. Siapa yang dah siap tu snap gambar. Sama ada kamu print ke, kamu tulis tangan ke, tak ada masalah. Boleh hantar ke personal Ustaz, bagi tahulah nama siapa kan. Okay, bagi tahu nama siapa. Ni kerja saya, insyaAllah Ustaz akan tanda. Kalau tak dapat hari tersebut, Ustaz akan tanda selepas tu lah. Tanda secara ni lah kan, secara dalam WhatsApp tanda tu. Hantar personal pada Ustaz. Tapi dalam tik untuk nama yang buat tu, tik jugalah. Okay, tik jugalah. Dan Ustaz harap kamu dapat buat ada simpan lah. Okay, kalau yang dah siap tu simpan. Buat dalam buku ke apa dalam kertas, simpan. Nanti insyaAllah masuk sekolah nanti kan. InsyaAllah kita doakan lah. Moga dipermudahkan urusan kita. Moga dapat kita masuk sekolah dalam tempoh yang dah okey lah nanti kan. Dan dapat kita berjumpa secara baik, secara okey kan. Secara langsung kan, berjumpa di sekolah. Dan moga kita doakan juga. Moga Allah cepat mengangkat wabak ni kan, menghapuskan wabak COVID-19 ni, dan moga cepat Allah sembuhkan mungkin saudara mara kita, rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita sendiri. Ustaz sendiri pun ada ahli keluarga yang terlibat dengan COVID ni kan. Jadi kita pun tahu, Ustaz pun tahu bagaimana perasaan dia kan. Dan kita doakanlah moga dia cepat sembuh. Dan kita doakan moga yang tak kena ni, termasuk kita yang tak kena ke, moga jauhkan daripada COVID-19 ni. Dan kita doakan moga dapatlah kita hidup seperti biasa tak lama lagi, dan dipermudahkan urusan oleh Allah. Dan moga kita dapat kecemburuan hidup dunia akhirat. Apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kelemahan Ustaz sendiri. Ustaz Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.